استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal-bakal syurga yang nantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan haji, perempuan hajah, tuan perempuan, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk kita bersama-sama lagi berada dalam taman-taman syurga. Kerana inilah jalan untuk kita mendapat peluang kasih sayang Allah dan rahmat Allah serta pengampunan Allah, dan menjaminkan kita mendapat kemudahan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga pilihan kita untuk berada dalam majlis ilmu ini diberkati, dirahmati dan dikabulkan oleh Allah taala sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita berada di penghujung Rajab dan memasuki bulan Syaban, dan insyaAllah di kurang dalam 30 hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak, iaitu bulan yang sangat-sangat kita rindukan untuk kita memperlipat gandakan amalan kita dalam kita mengambil peluang kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. InsyaAllah kita doa wa ballina Ramadan. Baik, alhamdulillah. Sebelum saya meneruskan pengajian kita, ada dua soalan yang mungkin daripada jemaah sekalian. Pertama berkenaan dengan syarat orang munafik itu mesti beriman dahulu. Kemudian baru maksudnya mesti Islam dahulu, baru dia boleh layak menjadi munafik. Munafik itu tidak berlaku kepada orang kafir dan orang musyrikin. Maka soalan di sini, bagaimana Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abdullah bin Ubay adalah salah seorang daripada orang yang berkedudukan di Madinah. Dan dia, apabila Nabi datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay dia risau bahawa kedudukan dia itu tercabar, lalu dia masuk Islam. Sebab itu dia masuk Islam. Tetapi dia masuk Islam bukan ikhlas. Dia masuk Islam bukan kerana nak Islam, tetapi dia khawatir kedudukannya tergugah.
Sebab ketika itu kebangkitan Islam di Madinah terlalu kuat. Jadi dia, sebab itu dia digelar bapa munafik, kerana dia masuk Islam bukan benar-benar ketulusan hatinya. Sebab itu dia digelarkan, dan dia antara orang yang provok daripada ketika peperangan Uhud, peperangan Ahzab. Dialah yang sentiasa mengganggu umat Islam apabila nak menegakkan agama Allah SWT. Itulah. Sebab itu dia termasuk, dia diistilahkan dalam sejarawan Islam, dia adalah bapa kepada munafik. Orang yang pertama munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dah masuk Islam dahulu, barulah dia bersifat dengan sifat munafik. Maka dia termasuklah orang yang dinamakan sebagai bapa munafik. Itu yang soalan yang pertama. Agak boleh menjawablah. Dia bukan kafir, dia tak kafir, dia masuk Islam. Tapi masuk Islam yang pura-pura lah untuk keperluan pribadi dia. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan balik dari musafir, saya tidak solat jamak qasar di mana-mana masjid atau surau, tetapi saya terus balik ke rumah. Bolehkah saya solat jamak tanpa qasar di rumah? Tuan-tuan, kita kembali kepada hukum fiqh. Syarat sesuatu musyaqah ataupun kelonggaran, rukhsah yang dibenarkan dalam syarak untuk melaksanakan jamak dan qasar, keutamaannya iaitu dalam permusafiran. Dalam permusafiran. Ada juga jamak yang tidak qasar, yang tidak musafir. Itu cerita lain. Tapi jumhurnya kita lebih faham bahawa syarat nak jamak atau qasar mesti ada pelakuan dalam bentuk permusafiran, yang mana perjalanan melebihi dari 2 marhalah ataupun mengikut kiraan kilometer 96 ke 100 kilometer, mengikut mana yang kita lihat yang lebih adalah, tapi dua-dua boleh pakai. Maknanya syarat sah jamak dan qasar, yang diharuskan untuk kita jamak dan qasar mesti perjalanan melebihi 2 marhalah. Jadi sepanjang perjalanan kita diharuskan jamak dan qasar. Maknanya boleh jamak sebab ada kelonggaran, dan kalau tak nak jamak pun tidak masalah. Contoh, kita dari Melaka nak pergi Kuala Lumpur, jaraknya ialah 130 km. Maknanya dah dibolehkan, dah dibenarkan untuk seseorang itu melakukan jamak atau qasar himpun atau pendek. Boleh. Tapi dia tak nak. Dia nak buat sembahyang tamam. Tahu tamam? Mana zuhur 4, asar 4. Dia tak nak. Dia tak nak qasar, tak nak. Dia tak nak jamak, dia tak nak. Qasar pendek pun tidak, himpun pun tak nak. Dia nak buat sembahyang sempurna. Maka sah dua-dua. Yang tak sah tak buat. Yang tak sah tak buat. Ataupun jamak takyah, semua dia tak buat langsung. Yang itu beratlah. Baik. Cerita dia ni, sepanjang perjalanan dia tak berhenti masjid atau surau ataupun R&R tempat duduk solat. Kemudian dia sampai ke rumah. Boleh tak dia buat jamak atau qasar? Baik. Syarat musafir, maknanya syarat yang dibenarkan untuk jamak dan qasar mesti dalam perjalanan. Apabila dah sampai ke tempat yang kita permulaan musafir, iaitu rumah. Contoh, kita dari rumah Melaka lah katakan, kita nak pergi Kuala Lumpur. Tempat permulaan musafir kita ialah, sempadan permulaan kita ialah rumah ataupun kawasan taman kita atau kampung kita lah, sempadan. Sebab tu syarat kita nak musafir, kita kena tentukan sempadan keluar. Sebab dia ambil kira sempadan balik. Jadi kalaulah saya anggapkan kita duduk kampung, sempadan kita ialah mukim kampung kita. Kalau sini dimakin mukim apa? Aitam. Tanjung Minang. Maknanya dia pergi Masjid Cing tu dah lain kawasan kan? Maknanya jembatan tu dah kira Cing.
Cing makna jembatan itulah sempadan kita musafir. Boleh faham Jembatan kampung ni, kini Tanjung Minyak, lepas jembatan itu Cing. Maknanya kita Cing itu dah kita kawasan musafir. Kita ambil katakan permulaan musafir kita itu ialah Kampung Cing. Maknanya di Cing tu, walaupun jarak kita baru pergi ni baru sepelawu, tapi sempadan untuk kita musafir ialah Cing. Dekat Cing tu dah mula-mula buat jamak atau asal salat musafir. Dan akhirnya apabila kita kembali balik ke watan kita, tanah air kita, atau kembali kepada rumah kita, sempadan kita juga ialah jembatan Cing. Maknanya selagi kita belum masuk sempadan, kita belum masuk balik ke rumah kita, selagi itu kita boleh buat salat musafir. Faham Apabila kita masuk saja sempadan Tanjung Minyak, walaupun belum sampai rumah, sebab kita dah ambil sempadan kita ialah jembatan tadi, faham? Maka dah tidak dibenarkan untuk kita buat jamak atau qasar. Boleh faham jadi soalannya, bolehkah saya solat jamak tanpa qasar di rumah? Tidak boleh selepas dah tamat tempoh musafir. Dan juga hari-hari yang tertentulah, termasuk 3 hari dalam masa musafir, tidak termasuk hari datang dan hari pergi. Itu panjang cerita ni, cuma dia nak cerita dia tak buat jamak sepanjang perjalanan, tapi dia nak buat balik di rumah baru dia nak buat jamak. Maka di situ kelayakan untuk buat jamak qasar tidak dibenarkan. Boleh faham Mustahak kita nak keluar tu apa sepadan kita. Sepadan paling kecil kita ialah pagar rumah. Itu sepadan paling kecil. Pagar luas sikit, kawasan taman. Luas sikit, mukim. Luas sikit, daerah. Luas sikit, negeri. Luas sikit, negara. Pilihlah mana satu tu. Sebab itu kita nak menentukan di mana mula kita musafir. Baik. Baik. Jadi dia dah, bila dia balik dia tak buat jamak, maka sembahyang yang dia tinggalkan itu dikira qada. Dia tak boleh jamak. Contoh dia bergerak Zuhur, dia nak buat sampai dekat rumah asar. Dia tak buat dalam perjalanan, tak buat, dia nak buat di rumah. Maka Zuhur dikira qada, asar dikira tamam. Faham Faham jangan dibuat jamak pula kat situ. Tidak boleh. Sebab putus masa musafir. Sebab syarat jamak dan qasar mesti dalam masa musafir. Baik. Boleh Yang bertanya harap dapat penjelasan. Kalau tak puas hati boleh rujuk dengan ahli-ahli dia lah. Saya cakap secara umum lah. Kalau nak bincang tu panjang cerita dia. Secara umum sajalah. Juga antara satu lagi kesilapan yang selalu kita perhati, ramai orang dia buat jamak dan qasar, ataupun dia jamak lah, ataupun dia qasar, tak kisah, dalam perjalanan. Contoh dari sini dia dari Melaka pergi Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur dia balik. Dari Kuala Lumpur masuk waktu Zuhur. Betul? Dari Kuala Lumpur nak balik Melaka waktu Zuhur. Dia pun sembahyang jamak atau qasar di R&R waktu Zuhur. Jamak takdim. Okey? Baik. Dia pun sampai ke rumah. Sampai sempadan dia lah. Masih dalam waktu Zuhur ke waktu asar? Kuala Lumpur ke Melaka 2 jam je lebih kurang. Maknanya dalam waktu Zuhur ke waktu asar? Waktu Zuhur. Adakah valid asar tadi yang kita jamak? Soalan. Tadi kita dah buat jamak qasar, Zuhur dengan asar, takdim, betul? Dalam perjalanan, betul? Kita sampai rumah dalam pukul 3.30, betul? Atau pukul 4, betul? Masih waktu asar ke waktu Zuhur? Waktu Zuhur. Apa hukum asar tadi? Apa hukum asar tadi? Valid ke tak valid?
Belit ke tak belit? Pening. Belit? Tak belit bang. Sebab dia jamak tadi betul. Tapi asalnya tadi, dia dah masuk waktu asar belum? Jadi asar nanti dia kena sembahyang asar semula. Walaupun dia dah buat jamak tadi. Sebab apa? Sebab masa musafirnya dah tamat. Tapi kalau dia masuk dah asar, belit tak belit? Belit. Faham tak? Ini yang orang ramai keliru. Dia balas habis maghrib sudah. Lepas tu duduk relax je. Kau tak pasal asal? Aku dah jamak. Sedap je dia. Dah sampai rumah. Dah makan kopi. Makan kari pap dah. Orang semua asal, dia relax je. Ini di antara kesilapan yang ramai orang tak perasan. Boleh faham ramai orang gitu. Dia relax je. Kau tak sembahyang asal? Aku dah jamak tadi. Kau dah sampai ke mana ni? Kat rumah lah. Tapi dalam perjalanan masih lagi, kalau dia masuk sepadan dan dia dah masuk waktu asar, baru diterima. Faham je ya. Dia sampai ke Melaka. Melaka tu di dalam 3 hari. Dia asar tu dia kira belit lah. 3 hari macam mana dia? Dia datang Melaka 3 hari. Tak, dia dari Melaka. Dia bukan. Tak. Ini kira balik. Bukan dia dari KL. Sekarang sepadan kita yang dalam Melaka. Ni saya cerita balik ni. Kita Melaka pergi ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur nak balik Melaka balik. Faham tak? Yang ni tak belit. Tapi kalau dia dari Melaka, dari Kuala Lumpur datang ke Melaka, bermusafir di Melaka, 3 hari tu layak untuk dia. Maksud saya cerita ni balik sepadan mula. Faham? Faham jangan salah faham pula. Ni pening pula nanti dia kata, alamak Ustaz. Tak. Tuan kalau misalnya kata dari Melaka pergi KL, sepanjang KL 3 hari itu layak untuk bersafir. Faham tak? Tuan daripada KL nak balik pula, balik ke rumah kita Melaka. Faham? Maknanya sepadan kita tadi ialah jembatan. Kalau kita sampai di sepadan kita masih waktu Zuhur, itu yang asal tak belit. Faham Kembali kepada tempat asal. Faham Kalau kita musafir pergi mana-mana, itu tak kisahlah. Itu layak. Clear Clear Okey, Alhamdulillah. Itu kena kupah waktu lain tu. Ini semua nak ingatkan. Kadang-kadang kita terlepas pandang perkara-perkara seperti ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah. Kita sambung kembali pengajian kita dalam bicarakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kita masuk tanda yang ke-45. Tanda yang ke-45, iaitu menghalalkan perkara yang haram. Menghalalkan perkara yang haram. Ini Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini yang kadang-kadang terjadi pada diri kita. Kerana mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah ciri-ciri munafik dan juga boleh membawa kepada syirik kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana dia telah mengubah hukum Allah Ta'ala. Syirik ni maknanya dia lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Selain daripada kita termasuk dalam kategori Allah mensensikan munafik, dia juga kita bimbang kita boleh melakukan syirik sebab mengubah hukum Allah. Kita tak boleh. Islam adalah agama yang tugasnya menjaga fitrah kemanusiaan. Tidak mungkin Islam menghalalkan perkara yang memberi mudarat pada manusia, juga mengharamkan perkara yang memberi maslahat kepada manusia. Itu Islam, dia memang menjaga maslahat manusia. Dia tidak akan memberi mudarat dan tidak akan menyebabkan kemaslahatan kepada manusia kecuali dengan sebab darurah ataupun ada keperluan.
Ya, baik. Baik, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi allazina yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'is. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf 157. Ayat yang ke-157. Ini jelas menunjukkan bahawa apa yang telah Allah nyatakan, yang halal ini begini-begini, yang haram begini-begini, maka itu adalah baik bagi kita yang menerima pakai sebagai hamba Allah SWT. Jangan pandai-pandai ubah. Jangan pandai-pandai ubah sehingga ada orang yang berautoriti mengubahnya. Ya, benda yang halal tetap halal, benda yang baik tetap baik. Ya, kata Nabi SAW, inna halalan bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umuran mustabihat. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya yang halal itu jelas, ya, dan yang haram itu jelas. Dan antara halal dan haram adalah subhah. Subhah. Kata Allah yarham Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus, antara halal dan haram disebut halam. Apa dia? Halam. Haram, halal. Kalau ikut dalam hadis Nabi, antara halal dan haram, kita ragu-ragu halal ke haram, namanya ia subhah. Maka tinggalkan subhah dan haram itu. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari wal Muslim. Ini kena faham. Baik, sebab itu tuan-tuan, sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, hendaklah kita terima dengan sebaiknya. Jangan pandai-pandai kita menidakkan ataupun tidak mahu. Orang kita selalu mengatakan, itu tak boleh, tak boleh. Kau makan ni, tak boleh, tak boleh. Tak boleh itu atas dasar bahaya ataupun atas dasar tak suka atau dasar itu tidak dibenarkan oleh hukum. Kita kadang-kadang cakap ni, kami tak boleh, tak boleh. Oh, tak boleh. Aku tak boleh makan cencaluk gatal lah. Oh, tak boleh, jangan makan cencaluk. Faham tak? Konsep kita kata jangan makan cencaluk tu haram kerana tak nak makan ke ataupun saya tak suka. Atau kena letakkan decision saya situ. Kalau tak nak makan, saya tak boleh makan lah, gatal. Boleh dimaafkan. Tapi, tak boleh. Haram aku tak boleh. Pantang aku, pantang. Pantang ni maksudnya, pantang ni benda kita macam tak nak boleh pergi lah. Macam haram lah bunyinya. Cuma bahasa sedap sikit lah. Pantang kan? Dia pantang jumpa ke, pantang tak boleh. Ini persepsi yang perlu kita betulkan. Kalau kita tak nak makan, kita tak boleh makan, kita ada alergi, kita just kata, saya tak boleh makan ni, bahaya untuk saya. Tapi tak boleh kata orang lain pun sama. Maknanya dia akan pukul rata, orang lain pun jangan makan. Itu seolah-olah
dia mengharamkan yang halal. Boleh faham ni? Kan? Haji tak makan dian, betul tak? Tak makan dian. Tak apalah. Tak makan dian sebab saya tak suka dian. Saya akan menyebabkan ada komplikasi kepada diri saya tak boleh makan dian. Maka jangan larang orang makan dian. Faham tak, Ji? Ini kena faham ni. Ramai orang yang berdian, tak boleh, jangan. Pantang, pantang. Berpantang ni maksud istilahnya, jangan makan melebihi kadar ataupun mengurangkan jumlah pengambilannya. Betul tak, Ji? Kalau kata tak boleh, adalah sesuatu yang boleh menyebabkan kita mengharamkan yang halal. Ataupun kita benda-benda yang berdosa, benda-benda yang haram. Ji, boleh tak? Boleh lah sikit. Buat ubat. Betul, ada. Saya ingat lagi zaman-zaman kecil dulu, tuan-tuan. Orang tua kita ni, dia demam-demam tau. Demam. Tuan-tuan, dia suka makan Guinness Stout. Bila demam, dia ambil Guinness Stout. Kan dulu iklan Guinness Stout is good for you kan? Betul tak? Guinness Stout tu warna hitam tu. Kita ingat kopi. Dia tuang dalam tu. Kita orang tua-tua dulu ada pergi ke kampung kan, dia nak buat kerja kan. Demam dia kata. Tu apa tu? Kopi dia kata. Kita tengok baru masak je. Kau budak-budak dia kata. Maka ada kawan-kawan dia. Kau mana? Aku demam sikit badan letih Alah. Sikit je buat ubat. Sikit je buat ubat. Apa maksud dia? Ji. Sikit je buat ubat. Apa maksud dia? Apa maksud dia, Ji? Ubat ke? Jadi halal lah. Jadi halal lah. Benda tu haram ke halal? Haram. Kacau. Haram. Kecuali dia dibenarkan oleh pihak yang berautoriti. Mungkin doktor mengatakan dia kena makan yang ini kerana memerlukan untuk dia. Dengan syarat ada kebenaran. Ini siapa benar ni? Acong. Ini tak lama lagi ni Yamsing tak lama lagi ni. Apa Ustaz, kita kawan-kawan Ustaz. Sekali-sekali Ustaz, apalah kira sangat Ustaz, kita meraihkan keharmonian. Jangan kau. Jangan buat kerja bang. Jangan buat kerja. Benda haram tu tak haram. Misal katalah kan. Ini pasal nak raih kawan-kawan. Ji faham tak, Ji? Main mahjong. Kawan-kawan ajak mahjong. Alah, sekali-sekali ini tahun baru jom boleh dia kata. Alah Ustaz, dia ajak lah Ustaz. Ajak tu main mahjong. Tahu mahjong? Tahu Pirami pun dah jauh dah. Sampai main mahjong boleh dapat bini baru Tu tak Haji? Madu 3 tak? Kak Pah tu. Latifah tu tak ada kerja lain. Mahjong. Betul tak? Dapat Kak Asna. Haji Kak Asna tak main mahjong, tak main apa pun dapat rohani pandai Mak Haji. Itu jadi kena tengok lah tu. Ada sebab. Jadi contoh saya nak cerita. Kadang-kadang benda ni. Sama juga kadang-kadang kita main game. Nak bagi semangat. Betting. Air 100 plus. Contoh main badminton kan. Badminton. Jom. Air. Saya pun tanya, air apa tu? Alah Ustaz, sonok-sonok Ustaz. Kalau tidak, tak ada. Tak syok Betting tu halal ke haram ni? Halal. Kacau. Kita main-main ni kalau buat sonok-sonok kan, tapi kalau tak letak ni dia tak macam semangat tu tak ada aja Jangan buat kerja bang.
Benda haram tetap haram. Jangan kita halalkan dia. Alah Ustaz, sonok-sonok je Ustaz. Saya pun main game juga tuan-tuan. Bila dia betting, saya tak mau. Saya nak main biasa. Tak mau. Kalau nak betting, saya ambil tahu. Saya tak ambil tahu benda ni. Alah Ustaz, kalau tidak tak semangat. Main je lah semangat. Kita main untuk riadah. Faham tak je contoh siapa yang dah buat tu, taubat yang dah buat. Tu je. Jangan halalkan. Haram tetap haram. Kalau kita halalkan, silap-silap kita boleh murtad. Dalam syariat Islam, segala sesuatu yang halal dan haram adalah jelas sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Justru itu umat Islam tidak boleh atau dilarang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah berdosa besar hukumnya dan tergolong amalan orang munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului dengan perbuatan atau perkataan sebelum Allah dan Rasulnya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dia. Tuan-tuan, jangan. Jadi kalau benda tu halal, kita tak nak makan just untuk kita. Jangan robok orang untuk sama-sama tidak makan. Ini dalam pergaulan kita ni selalu cakap begitu. Oh, jangan makan ni, bahaya ni. Ni gatal. Gatal untuk kamu. Tapi dia tidak mendatangkan mudarat kerana telah dihalalkan oleh Allah SWT. Faham ada juga yang halal jadi haram. Faham Ji? Faham tak Ji? Ekor lembu korban halal ke haram? Ekor lembu korban halal ke haram? Dia halal sebab lembu tu dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ekornya juga halal, betul? Buat lagi ekor lembu tanpa pengetahuan, halal ke haram? Halal. Halal ke haram? Halal. Kalau pengusi tak nampak, halal. Kalau pengusi nampak, haram. Oh, begitu. Boleh? Gurau tapi sini tak ada hilang ekor je tak ada Alhamdulillah, tahniah. Kalau tempat lain siap jerit, hello, assalamualaikum, lembu nombor 3, ekor hilang. Bukan lembu kat sini, lembu tempat lain lah. Yang ambil tu pakai kepiah. Belakang tulis ibadah korban perdana. Oji, dia jawab, kau ambil tak apa. Nampak tu? Tak apa, berkat. Mana datang berkat kau mencuri? Mak Haji pun nak potong ekor ni. Bang, mana dapat? Dekat masjid. Dia orang bagi ke? Tak ada, abang potong-potong ambil. Boleh ke bang? Tak apa, ni korban. Mana kau letak hukum? Mak Haji, kalau dia macam tu Mak Haji, suruh abang Haji pun pulang, kau jangan masak pula. Bagus juga bang. Ekor ni lama tak kena. Dia pula bagi inspirasi. Jahanam bang. Kita belajar. Jangan buat kerja yang tak senonoh. Benda haram tetap haram. Benda halal tetap halal. Jangan halal jadi haram, haram jadi halal. Sebab Allah dah jelaskan. Betul? Ini kena ingat ni dia semua keluar hukum, keluar fatwa semua. Seram kita dengar. Boleh je. Kacau. Itu kira ekor. Ini kepala pun hilang. Dahsyat lah. Kepala punya besar pun boleh hilang.
Kecuali dah semua orang tak nak, daripada masuk dalam lubang, nak diusahakan, okeylah, ada manfaat dia. Boleh orang je ni belum apa-apa dah cop dulu. Patut dia sembelih bawah sikit. Dia boleh bawah sikit sebab apa? Ada bahagian dia je 5 kilo tak lagi tu. Okey, baik jangan sekali Kemudian dalam hadis, dalam firman Allah Ta'ala suratul Maidah 87, ya Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan, yakni memakan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang yang melampaui batas. Tu dia. Allah Ta'ala dah kata dah. Wahai orang beriman, jangan kamu haramkan, yakni memakan yang baik-baik, benda yang baik, benda yang boleh, benda yang halal, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kamu haramkan dia. Tak nak makan, tak apa. Saya tak boleh makan, saya tak boleh makan Nescafe lah, terima kasih, minta maaf, saya tak makan Nescafe. Untuk kita, tak apa. Tapi jangan, Nescafe haram. Penat kau. Sekarang kan boycott Nescafe kan, Nestle kan, Nestle. Boycott. Itu cerita lain. Sebab ada keperluan. Kan? Masih makan Nescafe lagi? Masih makan Nescafe lagi? Makan, alhamdulillah. Tolonglah, tolong saudara kita. Faham? Kalau mak Ustaz, kalau tak makan Nescafe menggigil Ustaz, beli. Sebab dia ada mudarat kan? Kena belilah. Asalnya halal. Tapi oleh kerana dia ada boycott yang menyebabkan memberi mudarat kepada muslimin, maka kita kena elakkan daripada membeli, carilah yang lain. Pakai kopi hang tuah, faham? Tak sama Ustaz. Nak macam mana? Cerita lain lah. Tapi dia tetap halal. Cuma kita menghalang supaya tidak sampai ekonomi kepada orang yang memusuhi agama Allah. Tapi kalau dia tak kena kopi, dia gigil kan? Faham tak Ji? Gigil. Mujahadah ke tak mujahadah? Gigil pun gigil Ustaz, janji tak sampaikan sumbangan kepada Israel. Boleh tahan, gagahlah. Tapi kalau tak boleh gigil sampai pergi semayang pun tak boleh, kena belilah. Beli untuk tambah kan? Ada orang dia tak boleh kan Ji kan? Betul tak Ji? Jangan duk haramkan. Masih halal lagi walaupun boycott. Masih halalkan lagi. Faham Ji jangan sampai allergic sangat benda tu. Dan jangan kamu melampaui batas. Maknanya jangan kita terlebih-lebih sangat. Warar, terlebih-lebih sangat sehingga menyusahkan diri kita. Dalam hadis Nabi pun juga, celakalah orang yang melampau. Nabi sebut 3 kali. 3 kali. Jangan kamu melampau tegas sangat sampai tak ada ruang diplomasi. Jadi kita ni tuan-tuan, kita senang je. Apa yang diharamkan Allah Ta'ala, haramlah. Sehingga ada fatwa baru kata halal. Ketum, cokoroi. Uji. Cokoroi, tahu cokoroi? Ketum yang dimasak campur. Halal ke haram? Soalan balik lagi sekali. Cokoroi. Ketum yang dicampur-campur, faham Yang satu beg tu RM20, faham? Satu beg, bukan satu botol, satu beg. Satu apa? Orang panggil apa? Satu bungkus berapa ringgit je? RM30 lah. Naik lagi. Okey, soalan dia, halal ke haram? Tak berani nak bagi keluar hukum. Tak berani. Yang campur tu bukan yang
ketum yang original masak daunnya, ambil hidung, faham tak je? Dia bila dah berubah ainnya, asalnya haram dia jadi, asalnya halal jadi haram, dia akan berubah jadi haram. Faham? Macam cuka lah. Cuka datang dari tuak. Tuak asalnya halal sebab dari gula ataupun dari nira. Tapi telah diproses menjadi tuak. Tuak yang boleh memabukkan. Faham tak je? Tuak jadi tuak, maka dia jadi haram. Asalnya halal. Faham? Lepas tu haram. Diproses disuruh lagi jadi cuka. Halal, haram, halal. Bila ainnya berubah menjadi halal, dia kira halal. Faham? Ketum tadi asalnya halal, herba. Faham? Campur, namanya cokoroy. Minum berjemaah. Faham tak? Halal ke haram? Hak cokoroy tu bukan yang air ketum. Cokoroy tu apa? Haram Haram Siapa yang halalkan? Yang minum berjemaah tadilah. Yang minum berjemaah tu. Dia kata apa? Apa dia punya reason halal dia? Buat apa? Macam gina stop is good to you lah. Faham tak je? Apa jadi dia? Apa jadinya yang menghalalkan cokoroy itu? Munafik lah. Faham tak je? Allahu Akbar. Mak Haji minum cokoroy juga? Sudah. Mak Haji dengan Abang Haji sama-sama lain. Alamak, kacau. Tak mabuk Ustaz? Dia walaupun arak kita minum tidak mabuk, tapi telah berubah menjadi arak, dia tetap haram walaupun tidak mabuk. Faham Walaupun kita minum tak mabuk, tetapi dia telah diisytiharkan haram, maka dia tetap halal ke haram? Haram. Tahniah, tuan-tuan dapat ilmu. Siapa yang berjemaah tu istighfar, mohon ampun, taubat pada Allah Ta'ala. Yang berjemaah lah, duduk bawah pokok malam-malam nak hilang ngantuk. Faham tak je? Orang makan kopi, dia cakap roy kau. Ada tak cakap ni saya makan cokoroy yang saya haram ni Ustaz? Tak apalah, haram pun haram lah, nak hilang mengantuk. Ada orang cakap begitu? Tak ada je Semua kata apa je? Semua kata apa? Ni kenduri kahwin ni, cokoroy ada je. Semua heran ni. Saya pun kena scam juga. Ni kenduri kahwin lah, kita rewang-rewang. Ustaz, air tebu Ustaz. Alamak, kita dengar air tebu meleleh-leleh. Sebab kita minat air tebu. Kita pun baru nak masuk je. Apa pasal baru lain macam? Oh, ini air tebu special Ustaz. Nampak tu? Ustaz pun dia nakal ni memang. Buat kau. Astaghfirullahaladzim. Mengucap saya, ni apa ni? Halah Ustaz, sekali-sekali Ustaz nak jaga daging engkau ni. Kita marahlah. Tak ada tak Ustaz ni. Malam tadi punya. Ngilat muka. Apa dah? Rokok dah isi hal haram dah. Yang halal tu dia orang yang bagi hukum. Fatwa dah keluar haram dah, tak payah sembang lah. Alamak Ustaz, macam-macam lah bunyi lah semua keluar. Tuan-tuan yang letakkan hukum halal, saya pun tak tahu. Bukan halal, dia tak halal, makruh. Makruh dia cover sikit. Makruh Ustaz. Memang asal hukum rokok itu makruh, tapi dah fatwa kebangsaan. Saya tahun 95 ke 85. Saya tak ingat lah, lupa. Dah dikeluarkan dalam fatwa kebangsaan.
Kebangsaan ni Malaysia Hukumnya Hukumnya tak habis. Kacau. Itu antara dia. Jangan pandai-pandai. Jadi kalau tuan nak hisap juga, tuan tanggunglah haram. Jangan kata, alah ustaz, ini sikit-sikit je ustaz. No. Tak ada sikit, tak ada istilah sikit, tak ada istilah banyak. Faham Ji? Faham tak Ji? Lain macam tengok. Haji pun tak ni buat rokok pula. Sensitif. Tapi sensitif tetap ada hukum dia. Jangan menghalalkan. Nak makan, makanlah. Terpaksalah tanggung haramnya. Faham? Faham tak? Tak boleh ustaz. Lepas makan kalau tak kena dia lain macam ustaz. Itu tuan-tuan jawablah sendiri. Jangan tak ustaz macam mana hukum. Kadang-kadang dia orang cerdik juga. Dia tanya ustaz. Ustaz nak tanya ustaz. Dia tanya untuk dia dapatkan fatwa daripada ustaz. Faham tu? Mungkin ustaz tu dia berpendapat begitu, tapi bukan fatwa dia. Pendapat. Fatwa yang telah digazet wajib dipatuhi. Carilah fatwa yang menghalalkan. Habis cerita. Selagi belum ada fatwa membatalkan yang haram, dia tetap. Alhamdulillah, terima kasih. Faham. Lain macam semua tengok. Dah menggigil ni. Kan? Ni rokok ke hulu kiri dibawa tu. Rokok ke hulu kiri je. Tak boleh tinggal. Tak ada letak kat poket dalam raga motor. Tak ada roti mogo. Kalau letak raga motor, langsam ustaz kena clear. Letak dekat tempat. Letak tempat bawah apa? Tempat duduk tu supaya tak dikopek dia orang. Betul je macam tengok muka buat rokok pula ustaz sebut. Baru ni kita ada TikTok tu cakap, dia kata kalau imam isap rokok, tu lagi keras tu. Tak boleh ikut dia tau. Macam mana tu? Imam pula kalau tak isap rokok tak boleh baca. Bukan imam sini ni cerita dia. Itu perbincangan, itu pendapat dia, faham tak? Itu pendapat dia. Wallahualam, saya tak nak komen. Biarlah. Saya pun dengar, boleh tahan ke? Tapi kalau nak bagi kekuatan, bolehlah terima pandangan dia. Tapi kalau kebanyakan imam pula isap rokok ramai, salah. Kan? Jadi kita tengok ini isap rokok ke tidak? Kacau kata kan? Okey, baik. Eloklah kalau sebaiknya bagi saya kan. Imam-imam ni elakkanlah daripada merokok kan. Saja nak macam mana ustaz? Tak boleh hilang tak hilang, jadi makmum. Okey, baik. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah An-Nahl ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu berkata dusta menurut yang diterangkan oleh lidahmu sendiri. Ini halal dan ini haram, supaya kamu mengadakan dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan dusta terhadap Allah tiada memperoleh kemenangan. Itu yang dimasukkan tadilah. Maknanya kalau dia haram, tetap haram, tak payah cari alasan untuk jadi halal. Kalau yang halal, tetap halal. Jangan cari alasan untuk diharamkan. Itu semua bukan daripada Allah SWT. Itu adalah daripada nafsu kita sendiri. Siapa kita untuk nak mengubah hukum Allah SWT. Maka ciri-ciri munafik itu, inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat. Kita bercakap tanpa memahami akan hukum hakam. Kita bercakap bukan dengan ilmu. Kita bercakap di atas kesedapan kita berkata. Kita tidak buat semakan. Maka banyaklah perkataan-perkataan yang boleh mengundang kita menjadi golongan munafik. Jadi hati-hati tuan-tuan. Nampak macam simple, macam senang, tetapi implikasinya amat besar.
Pertama, menjadi munafik. Kedua, syirik. Ketiga, sekiranya kita tegas dengan pendirian kita mengatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal, boleh menyebabkan murtad kita keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyazubillah min zalik. Jadi hati-hati tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan tidak boleh memakan benda yang halal, tuan tak boleh makan sebab ada kesan-kesan sampingan, hanya untuk diri tuan-tuan sahaja. Dan tapi jangan sampai seolah-olah tak boleh makan langsung. Nah, tapi kalau tak mudarat, contoh macam orang yang kena alergik ni tuan-tuan, dia makan terus kena, maka dia elakkan makanan yang itu. Tetapi jangan mengharamkan dia. Mengurangkan. Sama juga orang yang sakit 3 serangkai. Tak boleh makan lemak, tak boleh makan gula, tak boleh makan garam lebih. Tuan-tuan jangan haramkan 3 benda tu. Jangan haramkan. Cuma mengurangkan ataupun saya tak nak makan, saya tak boleh makan sebab nasihat doktor. Itu sahaja. Jangan kata haram. Saya haramkan gula kat badan saya. Jangan. Saya haramkan gula dalam makanan. Itu kira berat tu. Sebab setiap makanan ada gula, walaupun bukan gula, tiruan gula proses, dia dah memang ada kandungan gula di dalam makanan. Jadi kalau kita letakkan haram, maka berdosa kita. Jadi nak pantang, silakan pantang dengan niat bukan mengharamkan item tersebut, benda tersebut. Cuma kita berwaspada, khawatir berdatangkan mudarat. Maknanya mencegah lebih baik daripada mengubat. Jadi kita kawal. Kawal kan namanya kawal, bukan mengharamkan. Sebab tu doktor pun nasihat, Haji kurangkan ini, kurang ini. Dia bukan kata tak boleh makan, betul tak? Siapa doktor sini? Mana doktor kita? Doktor kita lagi tak ada. Doktor kalau dibagi nasihat, dia kata tak boleh makan ke kurangkan? Kurangkan. Kita yang tukar tak boleh makan. Kita kena betulkan balik lah InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka hati-hati dalam kita berbicara, hati-hati dalam kita memberikan fatwa, kerana kita bukan layak untuk beri fatwa, kecuali telah dijelaskan dalam fatwa yang telah diotoritikan. Kalau sekadar kita memberi pandangan, kurangkan ataupun elakkan daripada demikian, itu sekadar sebagai nasihat, tetapi tidak mengubah hukum asal benda tersebut. Boleh tuan InsyaAllah. Jadi kalau itu sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf daripada saya sekiranya saya tersilap ataupun terlepas pandang. Boleh tuan-tuan merujuk dengan yang ahlinya berkenaan dengan hukum makam tadi. Mungkin saya terlepas pandang ataupun saya tersilap. Saya mohon berbanyak-banyak dan boleh semak kepada yang lebih ahli dia lah, InsyaAllah, supaya kita lebih jelas dalam kepahaman menjalani kehidupan sebagai hamba Allah SWT. Selamat beramal, selamat pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, insyaAllah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qali hadza, nastaghfirullahaladzim wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul 'asr. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.